Baik, semua anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC perlu fokus kepada 3 keutamaan dalam menghadapi pelbagai cabaran global, terutamanya penularan pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata paling utama usaha pertubuhan itu untuk mengukuhkan kembali sokongan serta komitmen terhadap sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan. Menurut beliau, dalam mencapai matlamat itu, Malaysia melihat pembentukan visi pasca 2022 mampu mewujudkan situasi perdagangan dan pelaburan yang lebih bebas serta terbuka yang turut mengambil kira proses pemulihan pasca COVID-19. It is in this spirit that we hope to implement the APEC post-2020 vision. This vision, which is set to replace the BOGO goals that reach maturity at the end of this year, will guide the work of APEC for decades to come. It would also contain enablers that drive economic growth and prosperity for the region. Beliau berkata demikian dalam ucap pertama ketika pembukaan dialog Ketua Pegawai Eksekutif CEO APEC Malaysia 2020 secara maya siang tadi. Jelasnya, sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan amat penting kepada perniagaan, memandangkan keboleh-ramalan dan kestabilan pasaran adalah tonggak utama yang memastikan pelaburan perdagangan dapat terus berjalan meskipun ketika krisis. Beliau turut menyeru pemimpin dan industri daripada 21 ekonomi APEC memperkukuh ekonomi digital dalam usaha mewujudkan peluang pekerjaan. Ia perlu apabila teknologi digital dilihat sebagai pemboleh daya yang tidak hanya mampu merancakkan semula ekonomi, malah turut mempermudah usaha menjaga kesihatan serta kesejahteraan rakyat. Tambahnya, pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga perlu diberi perhatian dalam memastikan tiada pihak yang ketinggalan. APEC juga, kata beliau, perlu meneruskan pendekatan ekonomi yang memberi penekanan khusus kepada golongan wanita dan belia. Sementara itu, pemimpin ekonomi APEC turut berkongsi pandangan dan strategi berdepan ketidaktentuan ekonomi dunia ketika pandemik COVID-19. Sebulat suara mahu kerjasama rantau Asia Pasifik diperkukuh. Baik dari segi rantaian bekalan, perdagangan dan pelaburan yang bebas dan terbuka mahupun perkongsian kepakaran untuk pertumbuhan serantau. Presiden China Xi Jinping menyarankan agar 21 ekonomi APEC mengikut trend pasaran, merebut peluang yang diwujudkan globalisasi ekonomi dan seterusnya menjadi pelopor pertumbuhan global. Semua harus bergerak ke arah integrasi ekonomi serantau lebih rapat serta mempercepat pertumbuhan didorong inovasi, meningkatkan kesaling hubungan dan merealisasikan pembangunan inklusif dan lestari. Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berkata, kemajuan kerjasama APEC amat perlahan berikutan pendekatan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang enggan mengamalkan kaedah perniagaan menang-menang. Beliau yakin pentadbiran bakal Presiden ekonomi terbesar dunia itu, Joe Biden, bermula Januari depan akan mengamalkan pendekatan pelbagai hala dan membina. I hope that there will be a more constructive approach, one where countries work together rather than against one another, and one where we aim to harvest win-win gains rather than treat this as a win-lose proposition. Presiden Indonesia Joko Widodo dalam ucapannya berkata, negara itu menggunakan momentum krisis untuk menjalankan reformasi struktur dengan menambah baik undang-undang dan birokrasi. Saya mengundang para CEO dan pengusaha di kawasan Asia Pasifik untuk memanfaatkan peluang dari Undang-Undang Omnibus Law yang baru saja disahkan ini. Saya yakin para pengusaha serta pelaku bisnis domestik dan internasional akan merasakan efek positif dari berbagai potensi dan insentif dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Indonesia di masa pandemi ini. Dialog CEO APEC 2020 secara maya itu diteruskan dengan ucapan dan sesi dialog bersama pemimpin kerajaan serta perniagaan dari 21 ekonomi APEC selama 25 jam sehingga esok. Malaysia melakar sejarah sebagai tuan rumah APEC dengan keseluruhan program dijalankan secara maya. Kali pertama Malaysia berperanan sebagai pengerusi dan tuan rumah APEC adalah pada 1998. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, antarabangsa, ekonomi, sukan dan gaya hidup semuanya lengkap dalam Buletin TV3. Dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.